Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali ke channel Cikgu Buku Teks. Hari ini kita akan bincangkan latihan kendiri 1.1D. Buku teks kamu ialah pada muka surat 14. Latihan yang kita akan bincangkan ialah soalan latihan nombor 1, 2, 3 dan juga nombor 4. Jom cuba try. Okey, baiklah, untuk soalan yang pertama. Soalan yang pertama ialah soalan minta kita untuk tulis hubungan dengan menggunakan simbol perkadaran. Di mana bila kita nak selesaikan soalan ni, sebenarnya contoh yang sesuai dengan dia ialah kamu kena tengok contoh 9 dalam buku teks kamu muka surat 12. Okey, yang ni contoh dia. Okey, jadi untuk soalan nombor 1A. Okey, nombor 1A ialah dari segi jawapannya, hubungan tercantum yang terbina di antara kedua-duanya. Kita tengok untuk S berubah secara langsung dengan T dan juga U. Jadi langkah yang pertama untuk selesaikan, kita boleh tulis dia sebagai, untuk soalan A, S berkadaran dengan T, satu lagi dia ialah S berkadaran dengan U. Okey, jadi disebabkan dia ialah ubahan tercantum, maka kita boleh cantumkan dia menjadi sebagai S berkadaran dengan T dan juga U. Jadi itulah untuk soalan yang pertama. Okey, soalan B. Okey, jadi kita kena baca soalan dia bagi faham dengan ayat yang diberi. V berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan juga X. Jadi kita boleh buat yang ni ialah ubahan tercantum. Jadi V berkadaran dengan W kuasa 2. Satu lagi ialah V berkadaran dengan X. Jadi kita boleh cantumkan dia menjadi dalam bentuk V berkadar dengan W kuasa 2 X. Okey, selesai untuk soalan B. Soalan C. Okey, soalan C diberi sebagai A berubah secara langsung dengan kuasa 3B dan punca kuasa 2C. Okey, jadi kita boleh buat dia dalam bentuk A berubah secara langsung dengan berkadaran dengan B kuasa 3. Satu lagi ialah A berubah secara langsung atau berkadaran dengan punca kuasa 2 bagi C. Okay, jadi kita boleh cantumkan dia jadi dalam bentuk hubungan ubahan. Jadi A berkadaran dengan B kuasa 3 punca kuasa 2 C. Okey, soalan D. Okey, soalan D ayat yang panjang sikit tu, lebih pada satu baris. Okey, jadi kita kena baca betul-betul ayat dia. Luas permukaan yang diberi. Okey, luas permukaan melengkung L berubah secara langsung dengan jari. Okey, jari diwakili dengan J dan tinggi dia wakil dengan H. Okey, jadi sini ni maksudnya ialah L, iaitu tapak luas permukaan melengkung L berkadaran dengan J. Satu lagi ialah L berkadaran dengan H. Jadi kita boleh cantumkan dia dalam bentuk hubungan ubahan, akan dapat L berkadaran dengan J H. Okey, selesai untuk soalan nombor 1. Okey, baiklah, untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2, hitung pemalar K. Maksudnya kita kena cari nilai K, di mana P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan juga R kuasa 1/3 diberi. Okey, diberi P sama dengan 5.184 apabila Q sama dengan 1.2, manakala R juga ialah sama dengan 216. Jadi kita boleh tulis untuk selesaikan dia. Yang pertama kita kena tulis dulu dalam bentuk hubungan ubahan. Jadi P berubah berkadaran dengan Q kuasa 3 dan juga R kuasa 1/3. Okey, kemudian kita tulis dalam bentuk persamaan P sama dengan K Q kuasa 3 R 1/3. Okey, sebenarnya kita pun kena gantikan nilai yang saya highlight warna hijau tu. Okey, saya highlight warna hijau. P itu ialah 5.184. Okey, sama dengan K. Okey, Q pula ialah
1.2 kuasa 3. Satu lagi ialah R ialah 216 1/3. Okay, jadi bila kita cuba selesaikan sini, kita akan dapat 5.14 sama dengan K. Okay, bila kamu tekan kalkulator sini, kamu akan dapat jawapan dia sini ialah okay, biasanya kita tulis dia sebagai K. Kemudian kamu akan dapatlah yang color hijau bila kamu tekan kalkulator ni. Okay, color hijau yang kamu tekan kalkulator ni, kamu akan dapat jawapan dia ialah 10.368. Okay, jadi kita tak tulislah K berada depan tu. Okay, ataupun kita boleh tulis dia juga sebagai 5.184 sama dengan 10.368 K. Okay, dua-dua ni ialah benda yang sama je tu. Saya tukarkan K tu berada selepas nombor 10.368. Okay, kemudian kita nak dapat nilai K. Jadi bila kita nak hitung nilai K, K sama dengan 5.184 per dengan 5.184 per dengan 10.368. Maka bila kita tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan, bila kamu tekan kalkulator untuk dapat jawapan 5.184 bahagi dengan 10.368, maka jawapan dia ialah K sama dengan 0.5. Okay, yang itulah jawapan dia. Okay, akan dapat jawapan dia ialah K sama dengan 0.5. Sepatutnya tulis di bawah tu, saya tak cukup ruangan. Okay, jadi selesai soalan A, kita selesai soalan B. Okay, untuk soalan B juga kita kena baca soalannya. Sini ni dia beri maklumat P berubah secara langsung dengan Q, R dan juga kuasa 2S. Okay, diberi color hijau ni ialah P sama dengan 1/3, Q sama dengan 1/5, R sama dengan 3/2. Okay, jadi untuk selesaikan soalan ni, sama juga kaedahnya, kita tulis dalam bentuk hubungan ubahan terlebih dahulu. Kita akan dapat P berkadaran dengan Q, R dan juga S kuasa 2, kuasa 2S. Kemudian kita tulis dalam bentuk persamaan P sama dengan K, Q, R, S kuasa 2. Okey, kemudian kita pun gantikan nilai yang color hijau yang saya wakilkan. Jadi sini akan dapat P 1/3 sama dengan K. Okey, kemudian Q kita ialah 1/5. R kita ialah 3/2. Dan S kita, okey, ada satu lagi nilai S ni. Saya tinggal nilai S ni. Okey, nilai S kita sini ialah S sama dengan 1/3. S sama dengan 1/3. Okey, kamu ganti nilai S dia ialah 1/3. 1/3 kuasa 2. Okey, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat sini nilai dia 1/3. Okey, tak perlu buat kurungan, tak apa ni. Okey, 1/3. Okey, K. Kemudian bila kita tekan kalkulator yang hijau ni, semua nilai-nilai yang hijau ni, kamu kena mahir tekan kalkulator, akan dapat jawapan dia ialah 1/30. Okey, seterusnya untuk dapatkan nilai K. Okey, kita nak dapatkan nilai K, jadi K sama dengan, akan dapat sini ialah 1/3. Kali hijau ni 1/3. 1/3 per dengan 1/30. Okey, yang ni pun kamu kena mahir guna kalkulator ni. Ataupun kita boleh buat secara pendarapan K sama dengan, jadi akan dapat K sama dengan 1/3 darab dengan 30/1. Jadi jawapan dia akan dapat 10. Jadi jawapan dia ialah K sama dengan 10. Ataupun kamu boleh terus tekan kalkulator yang ni, kena mahir tekan kalkulator. Jalan pengiraan dia yang biasanya macam ni. Tapi kalau kamu terus tekan kalkulator, kamu akan terus dapat jawapan dia ialah K sama dengan 10. Okey, selesailah untuk soalan nombor 2. Okey, baiklah, seterusnya ialah soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ialah contoh yang sepadan dia dalam buku teks kamu. Ialah kamu kena rujuk pada soalan contoh 10.
muka surat 12. Okay, contoh rujukan dia muka surat 12. Okay, jadi untuk selesaikan soalan A, angka pertama seperti biasa, sini kita kena baca maklumat yang diberi. Diberi Y sama dengan 6. Okay, Y sama dengan 6. X 0.64. Kemudian Z sama dengan 5. Soalannya ialah kita kena ungkapkan. Okay, bila kita kena ungkapkan, maksudnya kita kena buat dalam bentuk persamaan. Persamaan ubahan kita. Okay, jadi sini soalan yang diberi ialah Y berubah secara langsung. Okay, diberi ialah Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dengan Z. Maka kita boleh selesaikan. Cara yang pertama ialah kita kena tulis dalam bentuk hubungan ubahan. Okay, Y berubah. Okay, Y berkadaran dengan punca kuasa X Z. Kemudian kita tulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan K punca kuasa 2X Z. Okay, nilai Y kita saya ganti dengan nombor 6. K kita ialah pemalar, manakala X kita diwakili oleh 0.64. Z pula diwakili oleh 5. Okay, sebenarnya bila kamu tekan kalkulator, kamu kena tekan kalkulator yang hijau tu. Step yang sama saja ni. Kamu tekan yang hijau, kamu akan dapat jawapan dia ialah 4. Okay, sebenarnya bila kamu dapat 4, maka kita pun dapatlah hitung nilai K nya. Jadi K sama dengan 6 per dengan 4. Per dengan 4. Jadi K akan dapat 3 per 2 ataupun 1.5. Okay, jadi seterusnya langkah seterusnya seperti biasa, bila kita nak ungkapkan persamaan, ungkapkan Y dan sebutan, maka kita kena ambil balik persamaan yang asal. Okay, ni asal ni. Persamaan dia. Tadi bentuk hubungan ubahan. Dalam bentuk persamaan, kita ambil dalam bentuk persamaan, kita akan tulis dia sebagai Y sama dengan, okay, K yang kita dapat tadi ialah 3 per 2, maka 3 per 2. Okay, kekalkan dengan punca kuasa 2X dengan Z. Okay, maka yang inilah untuk soalan A. Okay, seterusnya untuk soalan B. Soalan B, maklumat yang diberi ialah Y berubah secara langsung dengan X dan juga kuasa 2X. Jadi kamu kena hati-hati dengan ayat yang diberi. Okay, jadi seterusnya ialah kita buat lagi dalam bentuk hubungan ubahan. Y berkadaran dengan X dan juga Z kuasa 2. Okay, seterusnya kita tulis dalam bentuk persamaan. Y sama dengan K X Z kuasa 2. Okay, seterusnya kita kena cari nilai K dulu. Berdasarkan nilai K, kita kena masukkan nilai Y. Kita kena masukkan nilai X. X kita ialah 0.64. Z kita ialah 5 kuasa 2. Okey, seterusnya bila kita hitung tekan kereta akan dapat 6 sama dengan K. K yang hijau ni bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia ialah 16. Maka nak dapat nilai K, jadi K sama dengan, okay, kita ambil 6 per dengan 16. Jadi akan dapat, tekan kalkulator lagi dalam sebutan terendah. Jadi K akan dapat, K sama dengan 3 per 8. Ini dapat nilai K. Okay, seterusnya bila kita nak ungkapkan, sebab arah dia ungkapkan, maka kita kena ambil balik nilai Y yang kita dapat pada kita tulis balik pada persamaan ubahan yang kita buat pada baris yang kedua tu. Kita akan tulis dia sebagai Y sama dengan, okay, 3 per 8 X Z kuasa 2. Okay, selesailah untuk soalan nombor 3A dan juga 3B. Okey, baiklah, seterusnya ialah untuk soalan yang terakhir dalam bahagian yang pertama ini. Okey, soalan dia ialah soalan nombor 4 ni sebenarnya kamu boleh rujuk dia. Contoh nombor 11. Contoh 11. Buku teks kamu ialah muka surat 13. Okey, contoh 11 ni ialah seperti contoh dengan nombor 4. Latihan nombor 4 ni. Okey, jadi soalannya ialah kita baca sebabnya dalam bentuk ayat yang panjang ni. Jadi dibagi harga tu, harga berubah secara langsung dengan panjang diwakili oleh P dan kuasa 2 jejari itu J. Okay, diberi panjang dia, panjang ni P ni, jejari dia 3,
Harga yang dijual ialah RM23, RM27. Okey, soalannya ialah arahannya dia minta kita tulis kesamaan. Okey, jadi bila kita nak selesaikan soalan ni, langkah yang seterusnya ialah kita kena tulis dalam bentuk persamaan. Okey, jadi kita tulis dulu yang pertama sekali X. Kita ada ialah harga diwakili oleh X. Kita ada panjang diwakili oleh P. Kita ada jejari jejari diwakili oleh J kuasa 2 sebab dia ialah kuasa 2J. Kemudian maklumat ini beri lagi ialah harga ialah RM27. Kemudian harga tu diwakili oleh X sama dengan 27. Kemudian panjang diberi ialah diwakili oleh P sama dengan 150. Kemudian diberi lagi ialah jejari diwakili oleh J, iaitu jejari dia adalah 3. J kuasa 2 ialah 3. Okey, jadi soalan seterusnya barulah kita dah dapat maklumat. Seterusnya barulah kita buat dalam hubungan ubahan. P berkadaran dengan X. X ya, harga ni. Harga berkadaran secara langsung dengan P dan juga J kuasa 2. Okey, kemudian kita tulis dalam bentuk persamaan. X sama dengan K P J kuasa 2. Okey, seterusnya barulah kita gantikan seperti contoh yang sebelumnya, contoh 3 tu kita gantikan nilai J ni ialah 3, X ni ialah 27. X kita ialah 27 ni. Kita ganti dengan 27. Okay, kita gantikan nombor 27 ni. Tulis kali hijau sekali lagi macam tadi. Sama dengan Okey, P kita diwakili oleh 150. Okey, ni P ni. P diwakili oleh 150. Jadi kita kena ganti semua nilai-nilai ni. Kita kena ganti semua nilai yang ada dalam maklumat ini beri dalam soalan. Dan satu lagi ialah nilai J dia ialah 3 kuasa 2. Okey, sebab J dia ialah 3, maka dia ialah 3 kuasa 2. Okey, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia ialah sini 27 sama dengan K dikekalkan lagi. Tekan kalkulator yang kali hijau ni. Okey, jadi yang tulisan kali hijau ni kita bila tekan kita akan dapat 1350. Okey, kemudian seterusnya barulah kita akan dapat K sama dengan akan dapat 27 per dengan 1350, tekan kalkulator. Okey, akan dapat jawapan dia ialah 1/50. Jadi akan dapat K sama dengan 1/50, ataupun kita boleh tulis dia sebagai K sama dengan 0.02. Okey, yang ni dipanggil sebagai jawapan yang boleh diterima sebagai nilai K. Okey, kamu pilihlah salah satu. Tulis pecahan ataupun perpulahan. Okey, seterusnya bila kita dah dapat dah nilai K kita tu, seterusnya barulah kita macam biasa macam tadi, kita ambil balik dalam bentuk persamaan kita, iaitu X sama dengan K P J kuasa 2. Okey, jadi X sama dengan nilai K yang kita dapat ialah 1/50 P J kuasa 2, ataupun kita boleh tulis dia sebagai X sama dengan 0.02 P J kuasa 2. Okey, mana-mana pun kita boleh tulis. Kalau kamu tulis yang atas pun dikira sebagai betul, nak tulis yang macam perpulahan pun dikira sebagai betul. Okey, tamatlah untuk bahagian yang pertama untuk soalan latihan kendiri 1.1C.
Cuba try dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Buku Teks.